Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wukuf di Arafah. Jadi kita dah faham tentang wukuf di Arafah ni, maknanya kita berada pada tanggal 9 Zulhijjah, bermula pada masuknya waktu Zuhur sampailah kepada Maghrib. Seawalnya Maghrib mengikut peraturan Saudi, dia pada jam 10 malam seluruh Arafah mesti dikosongkan. Bermula pada tahun 2006. Tahun 2006, kerajaan Saudi urus dia Haji Makkahul Mukarramah telah menetapkan pada jam 10 malam semua kemah-kemah di Arafah wajib dikosongkan. Sebab itu Maghrib jemaah akan keluar, berangkat beransur-ansur bertolak ke Muzdalifah. Muzdalifah lebih kurang 6 km daripada Arafah. Ya, itu peraturan dia. Dan sudah mula ada satu peraturan baru dipanggil shuttle service. Shuttle service ni dia panggil satu sistem yang mana para jemaah akan tunggu di Arafah, bas akan datang ambil di Arafah, bawa ke Muzdalifah, tinggal Muzdalifah, kemudian bas tu akan pergi pula ke Mina, bawa jemaah Muzdalifah pergi ke Mina. Ya, kemudian daripada Mina dia akan datang balik ke Muzdalifah, kemudian dia akan berangkat pergi ke Mekah. Itu dia panggil shuttle service, ya, macam map Bintan, ya. Tu dia panggil shuttle service, ya. Ya. Dia panggil dalam Arab panggil taradudiyah, ya. Sistem taradudiyah. Itu sistem shuttle service dipakai. Jadi kita susah bimbanglah jemaah di Arafah ni akan pergi ke Muzdalifah. Muzdalifah ni dia tanah gersam, kosong. Tuan-tuan dan puan, dia tidak ada kemah. Ya. Kita terpaksa, maknanya kita terdedah, ya. Terdedah di bawah langit, kolong langit yang terbuka dengan tidak ada apa-apa mana kata yang menutup kita ataupun yang melindungi kita. Jadi kita hanya duduk melepak, cuma mengambil iktibar. Kita ambil iktibar, ya. Ada dua iktibar penting di Muzdalifah ni. Kenapa kita bermalam Muzdalifah? Jemaah akan tanya kita, kan, bermalam ni apa maksud? Orang Melayu ni kata bermalam singgah tidur lah. Hang bermalam di rumah aku, pastilah kena tidur. Bukan maksud kita kena tidur. Bermalam ni kebetulan dah tak ada istilah Melayu yang lebih tepat. Arabnya kata mabit fi Muzdalifah, ya. Mabit, bermalam tu singgah. Kita sebut dalam bahasa kalau English dia panggil transit, ya. Ya, transit, itu yang betul-betul bahasa dia. Melayu hari ni boleh guna bahasa transit, tapi kita tak ubah nampak haji ni, orang terkejut pula dia. Ya, kita transit Muzdalifah. Boleh saya pakai tu lah. Tuan-tuan boleh terima lah. Transit Muzdalifah. Bukan R&R, transit, singgah sebentar untuk mengambil iktibar. Ada dua perkara. Kenapa Muzdalifah? Pertama, mengambil iktibar tentang Nabi Allah Ibrahim AS sesudah 12 tahun meninggalkan anak dan isteri baginda. Kemudian Allah perintahkan Nabi Ibrahim untuk datang semula kembali menziarahi anak dan isteri baginda di Makkahil Mukarramah. Ketika dalam perjalanan, Nabi Allah Ibrahim singgah di Arafah. Dia kena lalu Arafah tu. Tempat tu kena lalu. Jadi dia pun sampailah di Muzdalifah. Di Muzdalifah sana dia bermalam, maksudnya dia tidur, dia lena, dia mengantuk, dia tidur, bermimpi. Nampak tak? Menyembelih anak dia. Itu cerita dia tu. Jadi banyak kita singgah di Muzdalifah tu untuk mengambil iktibar bahawasanya di situlah asal mulanya adanya unsur pengorbanan dalam Islam. Nampak tak? Ya, jadi orang jemaah haji ini mesti sedia berkorban. Bila balik daripada Mekah, antara tanda-tanda kita tadi ini sebagai tanda yang dikatakan mabrur, kita akan sedia berkorban. Berkorban untuk apa? Untuk Allah, untuk Rasul, untuk agama, untuk masyarakat Islam, untuk kehidupan yang abadi di akhirat. Nah, ini yang kita ambil kira. Baik. Kemudian itu yang pertama kita ringkaskan, kita dah cerita dapat korban tu. Yang kedua, mengenang semula kedua ibu bapa kita, orang tua kita,
asal kita. Nabi Allah Adam dan Siti Hawa, tok nenek kita, mereka telah diturunkan ke bumi. Dan hubud ni transfer, bukan kena buang. Kena dibawa orang besar, kena transfer. Macam kita lah di dunia ni lah. Kerja ada elok-elok, ada buat silap sikit, dia transfer. Nampak tak? Transfer. Pindah bidang lain. Kadang transfer pasal naik pangkat. Jadi kita kira Nabi Allah Adam ditransfer turun ni pasal nak naik pangkat, tahu tak? Pangkat apa? Khalifah. Bukan penghuni syurga saja. Jangan salah faham lah. Tok Adam diturun ke bumi ni transfer kerana dinaikkan pangkat. Ini ja'il fil ardi khalifah. Sungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Khalifah ni siapa? Pengganti Allah, pesuruh jaya tinggi Allah Subhanahu Wa Taala di muka bumi. Nampak tak? Bukan satu penghinaan, ya, jangan salah faham. Sebab tu kesalahan tu Adam disebut sebagai ma'asi, maksiat. Maksiat ni bukan mestinya kita buat benda yang salah, berdosa. Maksiat ni satu benda yang ada khilaf. Satu benda yang ada khilaf itu kita panggil maksiat. Betul tak? Ya. Satu benda yang ada khilaf, satu benda yang ada sedikit kekurangan kita panggil maksiat. Maksiat dia bukan kata berdosa. Imam Syafi'i dia masa menuntut di Iraq, menuntut di Iraq dengan gurunya Waqi', ya. Selama hampir 4 tahun. Kemudian dia balik ke Mesir, dia lupa satu masalah. Dia patah balik kepada Tok Guru, dia tanya, "Syakautu ila Waqi' su'a hifadhi." Aku mengadu kepada Waqi' tentang kelemahan aku dalam menghafal. Ya. Maka berkata Waqi', "Kemungkinan kamu maksiat, ya Muhammad." Nampak tak? Dia tak marah. Maksiat ni apa? Ada perkara khilaf yang kamu telah buat. Khilaf di sini betul. Dia terkhilaf dalam makanan, minuman. Masa dia balik ke Mesir, kawan dia sambut lah, kawan balik lama ya Muhammad, kita kawan baik, hari ni baru orang balik, aku jamu minum susu dekat hang. Dia pun perah susu, bagi satu cangkir susu minum. Imam Syafi'i pun minum susu dengan hati yang lapang. Sahabat dia, ra'i dia. Lepas minum susu dia lupa. Nampak tak? Minum susu tu maksiat, tu dia. Nampak tak? Faham? Macam mana aku boleh lupa? Dia kata, dia tanya kepada dia, kawan dia, hang bagi susu ni ambil di mana? Dia kata, susu tu susu kambing aku. Oleh dia kata, aku belah ambil kambing. Kambing tu hang belah, hang bagi makan ke hang lepas aku tu aja? Dia kata, aku pakai lepas habis lah. Dia pakai rabut habis lah, daun orang, pokok orang apa ikut dan. Yang tu yang tak boleh. Nampak tak? Aku minum susu dia, aku lupa. Nampak tak? Maka tu, lupa Imam Syafi'i itu kerana minum susu. Tok Guru dia panggil istilah apa? Ma'asi. Jadi Tok Adam makan buah, bukan makan benda yang haram. Makan benda yang baik, buah. Kena transfer. Nampak tak? Jadi makna kata nak naik pangkat. Macam kamu tak layak makan buah, tak layak. Nampak tak? Kamu kena makan lebih daripada tu lagi. Nampak tak? Kamu turun pergi dunia. Itu erti tak? Faham tak? Boleh tak? Maka tu kata Muhyiddin Ibn Arabi, penulis kitab Syarah Bukhari. Dia kata apa? Kalau aku jadi itu Adam, aku tebang tu pokok, kira kata. Nampak tak? Ya? Hanya makan buah, Allah lahirkan seorang manusia agung di muka bumi, jadi kita Muhammad SAW. Nampak tak? Hanya makan buah tu pun sikit, sopih hanya makan sikit je. Allah Ta'ala wujudkan seorang manusia agung Nabi Muhammad. Kalau makan satu pokok tu Allah, berapa ribu lagu Nabi Muhammad kena wujud. Nampak tak? Itu satu kemuliaan bagi dia, bukan satu penghinaan. Sebab tu dia panggil, Quran sebut hubud. Hubud tu makna transfer, ya. Kena faham sikit bahasa Arab tu nak baca Quran pun, ya. Bukan terus kata kena buang. Ada orang kata kena buang kan, dia kena buang diri. Masya Allah, punya lekeh saja, punya tak faham, ya. Dia makanya kita kena ambil faham begitulah. Jadi makanya tu Adam kena buang, kena turun bagi ke bumi hubud selama 430 tahun. Kedua-dua nenek moyang kita telah berpisah. Seorang di Colombo, Sri Lanka, seorang lagi di Jeddah, Tok Hawa. Pada cukup 430 tahun mereka berpisah, tak jumpa-jumpa, maka Allah fardukan mereka mengambil haji.
Nampak tak? Maka kedua-duanya dibimbing oleh Sayyidina Jibril untuk turun mari. Masa tu tak ada laut lagi. Masa tu tidak ada laut jedah kan. Bumi ni semua bumi. Belum ada laut lagi. Belum ada. Belum ada benua belum ada. Masa tu Adam turun tak ada benua tau. Dia bulat. Elok. Itu dia. Jadi maka tu yang pecah jadi laut tu mula setelah datang Nabi Allah Nuh AS. Datang Nabi Nuh AS baru jadi daratan, jadi lautan. Faham tak? Pecah ayat-ayat keluar daripada bumi. Tu kena baca ayat tu, buka dalam surah Nuh, dalam surah Al-Ma'arij ada sebut ayat ni. Ya. Pecah bumi-bumi itu baru jadi laut, jadi sungai. Nampak tak? Baru daratan sebab tu Adam. Nah, Nabi Nuh dia akan mula daripada ni wujudnya zuriat manusia 80 orang yang hidup. Itu dia. Di Nusantara Melayu ni tak ada lagi sebab tak ada Melayu lagi. Nampak tak? Itu cerita lah kita kena faham tu. Jadi makanya Nabi Adam dan Nabi Hawa dipertemukan di satu bukit, Bukit Rahmah nama dia. Sebab tu kita kira Rahmah, Bukit Rahmat di Jabal Rahmah sekarang ini. Di situ dibina Saudi Saudi bina satu tiang putih. Tunjuk kita tangtulah pertemuan Nabi Allah Adam dengan Tok Hawa. Dipanggil Arafah tu pertemuan. Arafah tu pertemuan, ya, mengenali ni antara satu. Sudah lama tak berjumpa, mereka berkenal balik kedua. Kemudian daripada Arafah mereka turun Muzdalifah. Turun Muzdalifah, barulah mereka mula bersatu semula, suami isteri. Nampak tak? Malam pertama di dunia. Faham Malam pertama di dunia. Iaitu pertemuan kedua melahirkan zuriat yang pertama. Kembar. Nama dia Habil dengan Iklimah. Nampak tak? Kemudian lahir yang kedua, pasangan yang kedua sesudah dia keluar daripada Mekah. Qabil dengan Liana. Nama ni tak penting sangat, tapi sedap dengar nak. Yang sulung tu nama Iklimah. Yang kedua, kembak mula putih, kembak kedua hitam. Nampak tak? 20 kali Tok Hawa beranak. 40 orang anak. Seorang saja yang bukan daripada lahir, tidak keluar daripada perut manusia. Syis alaihi salam. Jadi Tok Adam ada 41 anak. Syis ni dikeluar daripada Tok Adam sendiri. Tok Adam. Itu dia. Tapi jangan tanya kok mana dia beranak. Orang perempuan daripada Tok Adam lah. Siti Hawa mai kat mana? Siapa beranak Tok Hawa mai? Muslimah. Apa tahu siapa beranak mai? Lah, tak ada ibu. Tok Adam seorang-seorang. Sebatang kara, 450 tahun dalam syurga sebatang kara. 450 tahun. Bukan 45 jam. Duk melengung sampai letih. Dia ada syahwat, tapi dia tak tahu syahwat tu nak buat apa. Nak pergi buang di mana? Di mana nak guna? Untuk siapa nak pakai? Tu dalam haji kita tahu semua ni. Baru kita pergi buat kerja-kerja haji tempat-tempat tu kita akan tahu tempat. Sebab maka Tok Adam punya letih. Duk fikir, duk cari jalan syahwat sampai tidur di pokok lena. Masa duk lena tu, Allah keluarkan angin daripada tulang rusuk atas. Dia bengkok. Nak lurus pun tak boleh, nak bengkok pun tak boleh, patah. Nampak tak? Pelik sikit dah kan? Atas sekali ni, belah kiri. Allah keluarkan daripada tulang tu, dia keluar satu angin. Angin tu jadi apa? Nampak lagi? Jadi Tok Hawa lah. Keluar angin tak, dia sedap-sedap tengok tak ada sebelah dia. Mai pada Tok Adam lah. Jadi kalau Syis sampai pada Tok Adam pun jangan heran kau mana mai. Nampak tak? Bukan mesti kena keluar daripada perut. Dia bila keluar kau angin, sebab tu orang perempuan dia punya angin lain sikit. Kita kalah atas angin dia bawa. Nampak tak? No? Angin kita tak apa, dia boleh terima. Dia boleh terima angin kita. Nampak? Laki cengih macam mana pun, isteri boleh terima. Dia tak lari. Nampak tak? Kadang-kadang dia boleh bujuk balik suami dia. Tengah duduk naik angin tu dia boleh bujuk balik. Angin dia kuat lagi apa naik. Nampak tak? Tapi kalau orang perempuan kalau naik angin, ya Allah. Hati. Napoleon Bonaparte dia kalah perang di Waterloo kan, ya. Pencetus revolusi Perancis, ya. Napoleon Bonaparte, dia Islam juga, ya.
Muhammad Bonaparte nama dia. Dia masuk Islam. Sambut Maulid Nabi. Yang tulis ni buku orang putih juga. David Powell nama buku. Yang tulis dia pengarang dia David Powell. Dia dapat Sir daripada Queen Elizabeth. Nampak tak? Dia menang Nobel. Dalam buku tu lah saya baca. Nampak tak? Napoleon Bonaparte, dia nak pergi keluar, dia berkelahi bini dia pagi tu. Sebelum keluar perang ni, dia kata kat dia general dia apa? Hari ni kita pergi perang, aku kalah, dia kata. Confirm kita kalah. Pasal apa? Jiwa aku diganggu, dia kata. Dengan satu perasaan datang daripada isteri aku sendiri. Aku keluar rumah tadi, aku dah berkelahi sikit isteri aku. Nampak tak? Ya, itu dia. Betul lah. Nah, itu kalah perang dalam peperangan Waterloo. Kita baca sikit sejarah dunia, boleh jumpa lah cerita apa Napoleon Bonaparte ni kan. Itu sebagai contoh nak pergi faham. Ya, baik. Jadi kita kena ingatlah contoh, maka itu pertemuan pertama tu Adam tu Hawa pada malam pertama di Muzdalifah, maka tu kita wajib singgah Muzdalifah. Ringkas habis. Tapi banyak cerita ada ringkas pun. Kemudian daripada situ ukur di Arafah ni selesailah. Jadi makna kata kita tidak masalah. Ukur di Arafah, kita berada di Arafah ni, iaitu kita telah melakukan antara kita tengok dia punya perjalanan lah. Makkatul Mukarramah 8 Zulhijjah, kita akan berangkat terus mengikut modul lalu tabung haji. Kita tak singgah mana-mana, kita akan terus pergi ke Arafah. Daripada Makkah terus ke Arafah. Mengikut sunnah Nabi, Nabi tak pergi Arafah dulu. Nabi akan tinggal di Mina sekejap. Satu malam Nabi akan di Madinah. 8 hari bulan Zulhijjah Nabi akan pergi ke Mina. Tapi yang ni kita tak ajak. Tabung haji tak bagi bawa bab ni. Tak ada dalam buku tabung haji pun. Nampak tak? Sebab dia sunat, dia tak wajib. Nabi akan singgah di Mina, bermalam satu malam di Mina, baru pagi 9 tu Nabi nak pergi Arafah. Nampak tak? Kita tak buat kerja tu. Takut jemaah kita hilang ke jenuh lah. Arafah tu mustahak. Singgah Mina tu sunat. Dengan kerana nak singgah sunat tadi, jemaah punya ramai 30,000 orang mungkin akan terhilang ke begitu begini. Tak dapat pergi buat Arafah haji, jenuh. Nampak tak? Anak pinak ni pergi komplain tabung haji. Nampak? Maka tu tabung haji potong. Potong ziarah Madinah tu, ziarah ke Mina tu dia potong. Terus daripada Makkah, kita pergi ke Arafah terus. 8 kita Zulhijjah di Makkah, 9 kita di Arafah, 9 kita ambil haji lah. Itu cerita dia. Ya. Habis dah tu. Kemudian secara ringkas, kita akan singgah ke Muzdalifah malam 10. Kemudian kita daripada malam tu juga, kita akan bergerak pergi ke Wadi Muhashir. Ini barulah Wadi Muhashir ni. Pada dah tak ada tempat penginapan dah. Terlalu Mina dah jadi sempit. Maka kita kena pergi ke Wadi Muhashir, satu tempat baru. Kemudian ataupun kita dibawa pergi ke Muasim, satu tempat baru. Dua-dua ni tempat baru. Asalnya tidak ada dalam syariat Nabi, tidak ada dalam sunnah Nabi pun. Kerajaan Saudi create. Dia orang adakan satu tempat sebagai nak mengisi, menampung ramainya jemaah haji yang tak dapat ditampung di Mina. Di Mina tu dia jadi kecil. Nampak tak? Ya. Kemudian daripada Muasim, Wadi Muhashir, kita akan bergerak pergi ke Mina Jamarat. Mina tu dipanggil Mina Jamarat. Kenapa Jamarat? Di situlah ada jamrah yang 3 yang kita nak pergi lontar. Jadi kita kena berjalan daripada Muasim, daripada Wadi Muhashir, daripada Muasim pergi ke Mina Jamarat. Itulah kita berjalan ke. Ya. 10 malam sebelah, 10 malam sebelah atau 10 hari sebelah, 10, 11, 12, 13. 4 hari kena berulang alik. Daripada Wadi Muhashir pergi ke Mina nak pergi lontar. Daripada Muasim pergi melontar. Nampak? Nak duduk di Mina boleh? Mahal. 80,000. Mana-mana package yang boleh menampung 18,000, yang boleh bayar 18,000 kos saja, boleh duduk di Mina lah. Tak payah duduk di Muasim, tak payah duduk di Wadi Muhashir. Nampak tak? Ya. Kalau takat 50,000, 60,000 kena duduk di Wadi Muhashir lagi, duduk di Muasim lagi sekarang. Kos dia terlalu mahal. Nampak tak? Bantai dia satu malam 1,000. Bantai nak tidur 1,000. Mina. 3 malam bantai tu juga, bukan bantai 2 bantai baru. Bantai masab tu jugalah.
Bantai tu bukan bantai baru, bantai tu pun 4-5 tahun punya bantai. Nampak tak? Ya, ya. Dia pakai ulang pakai nah. Nah. Tukar kulit lah. Tapi tu ya. Satu malam sebiji bantai 1,000. Nampak tak? Ya. Tapi tu. Tak masuk tilam lagi. Tak masuk selimut lagi. Tak masuk aircon lagi. Masya Allah. Nah. Faham. Maka tu bayar 80,000 boleh duduk di Mina. Yang bawah badannya 70,000 duduk di Muasim lagi. Sebab saya bawa pakej, saya tahu lah pakej saya kena macam tu. Itu kita boleh cerita tu kan. Baik. Kemudian dah habis 10-13 siap barulah kita masuk Mekah. Ini dia punya perjalanan lah secara langsung. Baik. Habis kita masuk kepada bab ni, kita pindah kepada habis rukun wakaf. Wakaf ni kan, wukuf ni kita dah selesai. Kita masuk kepada soal tawaf. Tawaf yang disebut sebagai tawaf haji ya. Bagaimana kita nak faham masalah tawaf ni? Kita tunjuk sekarang. Tawaf dan huraiannya. Kita ambil tawaf dan syarat lah. Ya. Ini lebih gambar ni saya ingat lebih jelas. Kita boleh faham. Baik. Tawaf ni kita ambil faham dululah apa arti tawaf ya. Tawaf ni mengelilingi Baitullah sebanyak 7 kali. Itu dia punya ta'rif, mudah dipaham. Tawaf ialah mengelilingi Baitullah atau mengelilingi Kaabah Al-Musyarrafah ya sebanyak 7 pusingan. Bukan pusing Kaabah. Mengelilingi Kaabah, pusing Kaabah apa ni lah kawan tu. Nah. Tapi secara ringkas kita pusing Kaabah lah. Orang nak faham dah noh. Tidak. Mengelilingi Kaabah, round Kaabah boleh kot nah. Yang tu boleh. Round 7 pusingan. Tidak nah. Dengan syarat-syarat yang tertentu. Bukan pusing saja lah. Ada syarat-syarat dia. Syarat yang pertama, hendaklah orang yang melakukan pusingan mengelilingi Kaabah tu berada dalam Masjidil Haram. Nampak tak? Dalam bangunan Masjidil Haram. Itu baru betul. Dalam Masjid Haram tak betul. Seluruh Mekah tu Masjidil Haram. Seluruh Mekah itu Masjidil Haram lah. Tanah bumi Mekah tu semua Masjidil Haram lah. Faham ya? Kompleks bangunan dia yang ada sekarang. Dalam tanah Masjidil Haram tu dibina satu kompleks. Satu bangunan. Itu secara khusus dipanggil Masjid Al-Jami'. Nampak tak? Ya. Oleh kerana berada di tanah haram, Masjid Jami' Al-Harami. Nampak tak? Baru dipanggil Masjid Al-Haram. Faham ya? Seluruh tanah Mekah itu haram. Sebab ketika Nabi bersemayang di Masjid Bani Salamah, sekarang ni dikenali sebagai Masjid Kiblatain, 2 kiblat. Di satu kampung daerah namanya Bani Salamah, lebih kurang 4 km daripada Masjid Nabi. Nabi pergi ziarah masyarakat Bani Salamah. Nabi pun bersemayang Zuhur dalam masjid itu menjadi imam. Tengah-tengah Nabi duduk semayang, menghadap sana tu. Kaabah sini kan, Mekah sini kan, ni menghadap sana. Nabi menghadap macam saya duduk ni. Itu Palestin lah. Yang kita menghadap belakang ni Palestin lah. Ni Masjid Al-Aqsa duduk sana ni. Baitullah sini, Masjid Al-Aqsa di sini, 180 degree. Ya, Nabi duduk semayang Zuhur. Turun ayat. Nabi qad nara takalluba wajhika fis sama'. Sesungguhnya kami sentiasa melihat kamu yang Muhammad mendongak-dongak kepala ke langit. Falanuwalliyannaka qiblatan tardaha, maka sungguh-sungguh akan kami palingkan kamu kepada Masjidil Haram. Fawalli wajhaka syarrul Masjidil Haram, maka halangkan wajah kamu sekarang menghadap kepada Masjidil Haram. Masa tu tak ada masjid, tak ada bangunan, tanah lapang Mekah. Tapi Quran sebut sebagai fawalli wajhaka syatrul Masjidil Haram. Tengok. Bila Allah kata Masjidil Haram, masa tu di tanah Mekah tidak ada masjid. Tak ada masjid.
kosong, tanah kosong. Tapi Al-Quran mengistilahkan dia sebagai, mentakrifkan dia sebagai Masjidil Haram. Maksudnya orang kata seluruh tanah Mekah kita semayang di mana pun 100,000. Seluruh tanah Mekah, tanah haram tu di mana-mana kita semayang, pahala dia 2 rakaat sama dengan 100,000. Boleh Maka tu kita semayang di hotel, jemaah haji semayang di lobi. Nampak tak? Tabung haji suruh semayang di lobi. Hangat nak payah pergi masjid. Dengan bimbang, semayang di lobi. Pasal nak jaga kesihatan. Dapat 100,000. Kita tak dapat 3 ya. 3 kita tak dapat. Tak dapat tahiyatul masjid. Nampak tak? Tak dapat tahiyatul masjid, tak dapat i'tikaf. Tak dapat pandang Kaabah. Tu aja kita tak dapat. 3 kita rugi. Kita tak pergi Masjidil Haram. Nampak? Kita semayang di hotel, kita dapat 1 aja. Pahala nilai dia 100,000 dapat. 3 tak dapat. Tu saya korang dah. Nampak tak? Ya? Korang dia, pertama, kerana kita tak dapat melihat Kaabah. Melihat Kaabah 20 rahmat. Tengok Kaabah 20 rahmat. Semayang dalam Masjidil Haram, masjid, kompleks masjid tu, kita boleh semayang tahiyatul masjid. Nampak tak? Ya. Kemudian kita tak dapat i'tikaf. Tak boleh i'tikaf. 3 kita rugi. Faham tak? Ya. Maka tu kalau boleh pergi lah masjid. Pakai payung lah. Nampak tak? Panas-panas pun pakai payung. Tak boleh? Nampak tak? Ya, tu. Tak tu. Jadi dulu abang, adik kepada kita punya Tun Asma' kan, isteri kepada Tun Mahathir, adik dia dulu, ya, Datuk Razali, nama Razali kan dulu, masa dia jadi pengerusi tabung haji, dia suruh bagi payung dekat jemaah haji. Tahun tu jemaah haji 28,000, ramai 28,000 jemaah haji. Nampak tak? Dia suruh bagi payung, hadiah tabung haji, hadiah payung. Dia bagi payung kat cucu dia, dia tak pergi. Nampak? Rugilah tabung haji belanja 28,000. Kalau RM1 pun 28,000 dah. Kalau satu payung tu RM3, nah, buang duit, tak pakai. Rasanya payung tu boleh pakai payung. Nampak? Nah. Saudi pula reka pula. Buat satu payung ni, buat hati serban lah. Buat hati kepiah. Ada kepiah, ada payung pula, payung kecil. Ni orang Saudi pula reka. Nah. Maka tu jangan pergi kat penyalan. Zuhur tengah-tengah hari pun berjalan pelan-pelan. Nampak? Kecuali kita tak ada. Teksi ada. Kereta banyak sewa kan? Banyak. Ni kita di Mekah habis tu, kepai-kepai orang bagi RM5-10. Betul lah. Kadang-kadang banyak dapat tu. Berapa banyak dapat ni? Saya dapat 12,000 Ustaz. Tu dia. Dia pergi haji 10,000 ya. Orang sedekah 12,000. Nampak tak? Guna pakai lah duit tu. Nampak tak? Naik teksi, pergi sembahyang. Bagi pahala ke orang sedekah kita. Dah, ni pergi beli barang bawa balik maka. Dia hadiah ke orang. Tak ke cerdik. Kata bodoh dia marah. Tidak. Jangan budaya kita jangan nak buat lah. Hari ni tuan-tuan pergi Mekah, jangan beli barang bawa balik ke orang. Hadiah, Jangan sama sekali. Tu potong habis. Hari ni kita dengan tukar duit kita ada jadi kecil sekarang. Kos Mekah ni belanja mahal. Beli abang kita nak pakai lah RM1. RM1 nak pakai jam ni, saya beli jam ni Mekah ni. RM1 nak pakai jam. Belilah satu. Saya pakai. Nampak tak? Pasal di sini tak ada model ni. Sana murah. Free duty. Nak beli sini mahal. Nampak tak? Tak apalah, ni beli kat orang. Apa? Dia beli appreciate, tak apalah. Kalau tak boleh hargai kita, bagi tasbih, lempak bawah tangga. Nampak tak? Bagi Quran dari rumah, sejadah dia kena pergi masjid. Bagi sejadah apa-apa. Bagi orang lagi-lagi sejadah. Maknanya kata, tak pergi masjid, semayang di rumah. Dia tak? No, habis semayang di masjid tu. Kapet, dia belanja RM100,000. Pergi semayang di kapet, di masjid tu. Tak payah bagi sejadah. Nampak tak? Minyak wangi, minyak atas. Beli sikit-sikit bagi, calit tu sudah lah. Nampak tak? Yang di mana apa? Kurma boleh lah, beli balik kurma kan. Kurma Mekah, buah-buah kurma bagilah. Itu boleh lah bagi. Ayak zam-zam, benda tu tak ada di sini. Nampak tak? Beli kepiah China punya. Beli jubah Turki punya. Nampak tak ya? Tak gitu nak.
Tak cerdik juga tu. Maka tu jangan belajar. Guna duit yang orang sedekah kat tuan-tuan, guna pakai di sana. Abang kita nak angkat dobi, abang kita nak naik teksi sembahyang hari 5 kali pergi balik. Nampak tak? Tu, boleh? Tu dia. Kita nak keselesaan. Dia pun harap itu. Orang pergi sedekah pun nak begitu jugalah. Dulu saya ingat dulu masa ke pilot, orang yang bagi duit ni makan kacang putih. Ni makan kacang putih no. Di Mekah dulu kacang putih mana ada lain yang makan banyak. Dan ni baru ada kata cerdik, kata tak cerdik baru ada. Dulu tak ada. Dulu kacang putih mah. Dulu orang naik kapal pilot. Tak gitu. Jadi kita kena faham lah. Jangan buang budaya lama, jangan pakai. Syarat nombor satu dalam Masjidil Haram. Ya, bawa komplek Masjidil Haram. Yang kedua, suci daripada dua hadas dan najis. Hadas besar, hadas kecil. Dan najis, kecuali hadas kecil yang berkekalan. Ada juga hadas kecil. Dia panggil apa tadi ni? Ya. Daimul hadas. Siapa daimul hadas ni? Ada 3 orang. Ada 3 orang daimul hadas. Pertama, orang perempuan yang keputihan. Orang perempuan tu dalam penyakit tu. Penyakit keputihan Kedua, kencing tak tos, hanya orang lelaki-lelaki. Orang perempuan pun ada juga. Tapi lelaki-lelaki ketara sangatlah, kencing tak tos. Ketiga, orang perempuan yang istihadah, mustahadah dia panggil. Keluar darah penyakit. Ini kiaskan pula lagi kepada kentut tak berhenti. Dia ambil uduk sebelah saya ni. Masa dia ambil uduk, dia kentut dah 3 kali. Pun dia buat doa. Orang Pakistan. Pun dia lepas. Pun 3 kali dia lepas. Nampak tak? Dia tanya kepada anta da'amul hadas. Anta da'amul hadas? Naam. Dia ada penyakit buang angin, tak boleh blok. Tak boleh tunggu, berhenti kentut pun dia nak sembahyang. Orang ini dikecualikan. Nampak tak? Dia boleh, tapi dia kena ambil uduk bila masuk waktu syarat dia. Bila masuk waktu sembahyang, masuk waktu macam tohok. Dia tak boleh ambil uduk awal. Kita boleh uduk subuh tak batal, dia boleh ambil uduk sampai ke, boleh tahan uduk sampai isyak. Tapi makruh lah, tahan lama. Nampak tak? Dia ni tak boleh, maka tu dikecualikan. Orang kencing, dia buat macam mana? Kencing tak tahu lagi-lagi. Nampak tak? Kalau protes apa ni? Prostat case tu, memang dia akan kencing tak tos. Kedua, dia ada masalah bladder ini masalah dia. Jadi pendek kata, orang-orang macam nak tunggu kencing berhenti memang tak boleh lah. Maka dia kena tunggu masuk zuhur, baru dia ambil uduk. Bersih dulu, basuh kencing dia semua pakai cawat apa siap. Nampak tak? Ambil uduk. Uduk pun niat lain sikit. Nawaitul uduk li istibahati fardhi salah. Arab dia. Kalau Melayu kata sahaja aku ambil uduk bagi mengharuskan fardu solat. Dia punya niat macam tu, lain tu tak sama. Dia kata ambil uduk wajib kerana Allah. Tak betul. Dia pakai uduk tu tak boleh. Dia kena pakai uduk. Aku mengambil uduk bagi mengharuskan fardu solat. Sebab dia hadas, mana boleh ambil uduk. Tapi diharuskan mengambil uduk yang fardu, baru boleh sembahyang fardu satu, sunat banyak. Nampak tak? Jadi maka tu dia ambil uduk, kena tiap-tiap kali masuk waktu, niat uduk dia macam tu. Perempuan seorang lagi. Perempuan penyakit istihadah, darah penyakit lepas 15 hari, waktu maksima haid, datang lagi darah. Tengok wajah darah pun boleh, dia jadi wajah darah betul. Darah tulin. Nampak ya? Dia bukan darah yang ada warna lain. Kalau warna lain masih lagi haid. Orang perempuan, dia warna gelap, hitam. Dia datang pada coklat sikit, perang. Kemudian dia datang pada merah gelap. Kemudian dia datang kuning. Mai putih baru bersih. Orang perempuan punya. Nampak lah? Itu dia. Lebih hak tu kita kena tahu lah. Itu dia. Isteri kita nak ada orang perempuan kita tanya kita, tanya siapa? Dia bang ni color ni macam mana abang? Aku tak tahu. Nampak tak nak? Apa punya abang? Yang tu lah wajib. Imam Syafi'i kata apa dalam kitab orang laki-laki wajib mengaji bab haid. Itu dia. Imam Syafi'i kata orang laki-laki lah wajib
Bukan perempuan tak wajib. Laki-laki lah wajib mengenal haid, mengetahui hukum haid. Sebab dia nak bimbing isteri dia. Nampak tak? Sebab bila perempuan tu haid, orang laki-laki boleh dekat. Fala taqrabuhun. Quran, jangan kamu hampir kepada mereka hatta yatahhur, melainkan mereka sudah bersih. Kita kena tahu lebih ke bersih. Nampak? Boleh lah. Hang boleh lah. Nampak tak? Tak faham mandi boleh sembahyang dah. Nampak tak? Orang perempuan juga Nabi kata apa? Masuk syurga senang je. Sembahyang 5 waktu cukup, puasa sepenuh Ramadan cukup, taat kepada suami, jaga muruah. Ada 4 ni masuk syurga. Yang 2 depan tu berat. Siapa kena tahu depan tu? Laki-laki lah. Dia tak? Nah? Dia kena dia kena sembahyang 5 waktu cukup. 5 waktu cukup dia kena sembahyang. Nampak tak? Bila nak berhenti sembahyang, bila nak mula sembahyang, suami dia kena tahu. Dia tak? Dia kata, abang ni boleh sembahyang ke? Cik boleh sembahyang ke abang? Aku pun tak tahu. Nampak? Tu dia. Habis nak serbu macam mana? Tu dia. Abang, cik puasa ni boleh buka ke puasa ni? Cik boleh puasa ke tak? Siapa nak jawab tu? Dia harap kat kita lah. Nampak? Pak mentua serah kat kita kan? Wali serah kita, aku serah kat hang lah. Hang tolong tengok anak aku tau. Aku dah bodoh, hang jangan bodoh. Pak mentua tak kerti, serah kat menantu pun tak kerti yang bagus. Nampak? Tu kena faham. Alhamdulillah, kita kena ada lagu tu lah. Saja saya maafkan sikit, cakap sikit. Maka tu nak biar faham, suci pada 2 hadas dan najis ni. Najis ada 2. Najis yang dimaafkan, najis yang tidak dimaafkan. Yang dibenarkan, najis yang tidak dimaafkan. Itu tak apalah. Najis yang dimaafkan tu tak boleh. Najis yang dimaafkan boleh. Boleh bawa tawaf, boleh bawa sembahyang. Nampak jerawat pecah sikit. Nampak? Dia cukup lah. Orang lelaki cukup, kadang-kadang darah sikit dah keluar. Sikit. Tak apalah. Lap sikit, ada darah sikit lagi. Boleh sembahyang. Nampak tak? Tu dia nah. Ambil uduk tu, bagi rata ayak tu, bagi lebih sikit tu. Kemudian sudah lah. Ambil tisu, lap sikit, ambil plaster boh. Nampak tak? Boleh bawa sembahyang. Dia duduk dalam plaster, tak apalah. Itu najis yang dimaafkan. Nampak tak? Paling besar, jangan lebih pada biji lada. Biji lada lah. Jangan lebih besar daripada biji lada. Boleh bawa sembahyang. Nampak tak? Itu dia. Itu kena faham tu. Betul tu syarat tawaf tu. Dia macam syarat sembahyang. Sebab Nabi kata, tawaf macam sembahyang. Cuma lagi, tawaf kamu boleh bercakap, sembahyang tak boleh bercakap. Tu saja. Kalau nak cakap juga, cakap baik-baik. Habis. Nombor 3. Menutup aurat. Tutup aurat orang perempuan, laki-laki senang. Pusat lutut, bawah sikit pada lutut, atas sikit pada pusat. Nampak tak? Bila pakai ihram tu, kain ihram tu bawa naik atas pada pusat. Jangan tu bawah nampak pusat lah. Kadang orang tak sedar tu. Most kita ni kebanyakan perut buncit lah. Tak besar pun, sikit nanti ada. Dia meloroi, masa duduk tawaf tu dia meloroi turun lah. Segemboi nampak pusat. Puih kena angin lagi sedap kan? Tak sedap. Tawaf dia tak sah. Haram lagi. Orang tengok pusat dah, nampak tak? Ni ustaz pun kena ni, bukan saya lah ustaz. Dia pergi tegur dah. Ni apa yang ni pusat nampak ni? Allah tarik. Berapa pusingan dah? Dia kata 4 pusingan. Anta ulang balik 4 pusingan. Tak sah tu tawaf macam tadi. Tu dia. Tu kena jaga dah. Atas pada pusat, bawah pada lutut. Nampak tak? Orang perempuan 5 tempat kena jaga. Perempuan lebih sikit 5. Pertama, gigi rambut tu jaga baik lah. Gigi rambut atas. Biar nampak dai yang mana kena pada hujung hidung. Sebab tu sunat bagi kena hidung. Bila kita sujud kena hidung, yang mana yang kena tu, itu dai kita lah. Allah buat dah betul. Jangan nak pergi buat apa? Plastik surgery nak bagi hidung tinggi kan. Hidung dah penyek dah, Tuhan buat betul-betul lah. Bila kita letak tempat sujud, hak penyek tu kena betul-betul dengan dai kita. Bila kita pergi angkat hidung bagi tinggi, dai duduk tang ni. Pasal nak bagi cantik hidung, nampak? Tuhan buat dah betul, nampak dah? Tu je. Macam kita takbir kan? Dia suruh takbir kat telinga kan? Dia suruh kapit. Ya? Ni kena ada bawah telinga, cuping kita. Ini nombor 1 lah, nombor 2 tekak ni, nombor 3 tekak tu.
Cara takbir lah. Nombor satu punya macam ni, hadis Nabi sunnah. Satu di antara macam ni. Makna kata bila dia suruh sama dengan jeping, telinga kita panjang tu lah. Memang tak lari. Orang nak tahu telinga kita panjang mana tu? Panjang tu. Telinga anak darah dia. Anak darah telinga itu. Nampak tak? Tu nak. Nak. Tu. Telinga panjang kan? Kalau tengok jari dia lah. Nampak tak? Kalau jari panjang, telinga panjang, nampak tak? Dengar kata. Dengar kata. Nampak tak? Kalau pendek sikit, dia bukan tak dengar kata, ketegak. Ini bab lain. Yang ni pinang muda punya cerita lah. Dia pernah tahu. Dulu bawa orang tua kan, Minang kan. Tua jari bawah tirai. Anak jari kemetot sikit tau. Ya. Masya Allah, Islam ni luas kan, macam-macam. Kita tak erti ya, no? Baik, tutup aurat orang perempuan, satu jaga gigi rambut, jaga baik-baik. Jangan bagi terkeluar rambut, jaga tanggi rambut elok-elok, dapat dahi, pukak dengan hidung-hidung. Kedua, dagu. Dagu tak masuk aurat. Tapi kita tutup, kita guna sandak di dagu ni, orang pakai apa? Kikik kan? Kikik ni abang nak pegang dagu supaya tak buka liar. Liar ke aurat? Bukan dagu. Ya, tapi nak kena tumpang dagu lah supaya baru boleh tutup lihat, biar tak? Itu cerita dia. Bukan dagu tak aurat. Dagu tak aurat. Apa yang kita tengok dan cermin nampak muka kita, yang tu bukan aurat. Yang boleh nampak bila kita buka semua. Nampak tak? Yang lain daripada muka, itu baru dikira aurat. Dia makan tu nak tutup bawah ni, dia kena, apa tahu orang puan lah, macam mana nak buat ni, moden ni, tak payah duk buat ni lah. Gigit lah. Pandai lah kan, ada method sekarang ni lah. Kita boleh pasang lah ke mana ke telekong, dia pegang tang sini, lekat tu, dia tutup. Nombor 2. Nombor 3, pergelangan tangan. Ya, nombor 4, kaki, stokin. Stokin ni pakai stokin tebal. Jangan pakai hak nipih. Nipih dia boleh bayang kulit, haram mutallaqan, fiqh kata. Completely haram. Nampak tak? Walaupun dia skin color, walaupun dia warna kulit, tapi oleh kerana dia jarang, dia dapat lagi satu kulit, dapat nampak bayang kulit belakang tu, hukum dia haram, tak boleh, maka tu pakai stokin tebal. Di Mekah jual stokin nipih semua. Beli 2 keping, pakai 2 keping, jangan sayang duit, Tuhan ganti. Beli stokin, pakai 2 lai. Dan habis kita lepis sembahyang, kita balik mai, kita nak pergi pula, cek balik stokin tu, takut dia cari nampak kulit berubah sikit, tak sah kita punya tawaf. Nampak tak? Nombor 4. Nombor 5, jangan ketat. Ketat dapat bentuk badan kita tu, potongan kaki, pungkuk apa nampak. Juga dihukum haram, tak boleh. Nampak tak? Haram aradi dia panggil dalam fiqh. Nampak tak? Haram aradi, bukan haram zati. Itu dia itu fiqh tu. Maka tu kita kena jaga elok-elok tu 5 tempat aurat orang lelaki, perempuan dan lelaki-lelaki. Baik. Kemudian yang keempat, 7 pusingan dengan yakin. Sendiri yakin, bukan bersadak ke orang. Walaupun sebelah kita Ustaz Hasan. Saya kursus dengan Ustaz Hasan, saya pergi haji dengan Ustaz Hasan, saya tawaf dengan Ustaz Hasan juga. Tak apalah, tapi jangan terima apa dia tanya, Ustaz, pusingan berapa adalah ni? Jangan percaya Ustaz Hasan. Masa mengaji kena percaya. Masa tawaf tak boleh percaya. Suami isteri dulu pasal akad nikah, kan Tok Qazi beritahu, suami isteri mesti saling percaya antara satu. Nampak tak? Ya? Betul tak? Orang puan tak dengar, duduk dalam bilik. Anak teruna kena akad nikah lah. Suami isteri saling percaya. Tapi masa tawaf, suami isteri tak boleh percaya. Betul tak? Nampak tak? Abang-abang, cik-cik. Tak boleh. Nampak? Cik punya percaya, cik punya yakin, abang punya percaya, tak boleh. Contoh saya dengan isteri saya sendiri, satu tahun lah, ada satu ketika. Kami tawaf keluar sekali. Dua-dua mula sekali tawaf. Saya buat 8 pusingan. Dia buat 7. Dia tanya ke saya balik, awak abang buat 8? Kita keluar sekali. Tu tak boleh. Hang tak tahu apa jadi kat aku. Masa pusingan yang keempat, tangan tadi ni sudah pi gagau kelambu kat bawah. Nampak tak? Tu dia. Isteri saya tak tahu, isteri duduk belah ni, dia tak duduk belah dalam. Isteri kena dengan kita kalau tawaf, isteri kena duduk belah kanan kita. Pasal apa? Bila kita berhenti kamat sembahyang,
kita pun kalih Kaabah, isteri ada belakang kita, nampak tak? Kalau isteri duduk belah kiri, kita duduk belah kanan, pusing tawaf, kita duduk belakang isteri, nampak tak? Maka tu isteri bila tawaf dengan kita, isteri kena duduk belah kanan. Perempuan lah. Jadi maka tu dia tak tahu apa jadi kat saya. Saya masa pusingan keempat, tangan tu sudah pergi gagau Kaabah, makna kata pusingan itu batal. Saya kena ganti satu pusingan lah. Itu jadi depan. Isteri saya tak tahu. Sampai yang ketujuh, dia keluar. Saya tak keluar lagi. Saya kata, apa? Tak ni kita jumpa lagi. Tunggu. Dia pun tahu. Pasal apa buat 8? Tak, saya buat 7. Pasal yang keempat tu batal. Saya tentuh. Nampak tak? Jadi masing-masing kena tahu lah batal tu. Ini cerita saya kata tadi. Suami isteri pun kena yakin masing-masing punya keyakinan sendiri. Kita tak boleh bergantung kepada orang, tak boleh bersandar kepada keyakinan orang lain. Itu maksud 7 pusingan. Baik. Kemudian yang ke-9 bermula pada Hajarul Aswad. Kita punya starting point. Gerakan pertama kita bergerak daripada penjuru Hajar Aswad. Itu ada Hajar Aswad. Hajar Aswad tu ada situ pasal itulah. Nampak tak? Sekarang dia bagi lampu hijau lah. Lampu Kalimantan hijau. Sepanjangan arah Hajar Aswad tu, sepanjangan dia pakai lampu hijau. Daripada atas sampai ke bawah. Dia pasang lampu Kalimantan ni. Panjang hijau. Jadi kita tengok lampu tu, kita tahulah, oh itu Hajar Aswad. Ini bagi orang yang baru masuk masjid. Masuk masjid, dia tak tahu arah mana. Penuh ada di bawah, tak nampak ada Hajar Aswad. Penuh orang di bawah, tahu. Kita tak tahu arah mana. Empat-empat arah nampak lurus serupa. Kita nak pergi ke mana? Kita kena berpandu pada lampu hijau. Kita masuk masjid, cari lampu hijau tu. Kalau lampu hijau panjang tu, yang tu lah arah Hajar Aswad. Kita berjalan ke masjid, jalan sampai jumpa arah tu, baru kita turun tawaf. Ini memudahkan orang masuk masjid. Sebab kita di Mekah, dan mengikut di Mekah sekarang ni kita ada 5 daerah. Keliling Mekah tu ada 5 daerah yang disewa oleh tabung haji, hotel dan sebagainya lah. Hotel-hotel kita ada keliling Kaabah. Ada 5 arah. Jadi yang mari tu dalam arah yang tak sama. Kalau orang mari arah selatan, memang tak jumpa lah Hajar Aswad. Hajar Aswad duduk belah tu, dia duduk belah, dia naik belah sini. Kalau orang mari pada timur, masa apa dia nampak belah kiri sikit. Nampak? Kalau orang mari belah barat, dia dapat jauh sikit. Nampak? Itu dah. Itu antaranya lah. Maka tak dapat tidak, kita bermula Hajar Aswad, berakhir Hajar Aswad juga. Mula pada Hajar Aswad, kita berdiri tu, kita angkat takbir kita, bismillah, Allahu Akbar. Allahu Akbar, walillahil hamd. Kemudian, letak tangan, jangan kucup, jangan bunyi, tak mau, jangan bunyi cuat. Ini bukan flying kiss. Letak ya. Letak. Jangan cium lah. Tak. Islam tak ada cium, tak ada. Bismillahirrahmanirrahim. Letak ya. Jalan. Nampak ya? Sebab kita nak, kat ni batu tu pun kalau kita boleh letak mulut ya. Nampak? Dia letak mulut dengan cuat, dengan lepas liok sekali turun. Itu dia. Nampak tak? Ada pula ilmu sesat. Dia suruh ludah jilat balik. Nampak tak? Ni kena jemaah sendiri. Ni masa saya bawa satu kumpulan jemaah, dia pergi dapat petua kat siapa, tahulah, nampak. Yang ludah tu orang Pakistan, perempuan. Dia ludah, dia tak dan nak jilat, polis tolak dia keluar. Tinggal seketui dia tu, mai orang kita, jemaah saya, perempuan, mai orang kita, pergi ambil dia punya. Belum mai mulut-mulut, tak dan kucuk dia kata. Jenuh duk kena pergi basuh pula dah. Ayat liok pagi tau. Malam punya tu. Tu nak. Tu nak. Tidak. Berapa cita rasa tak tahu lah. Tu nak. Saya kata hang dapat 2 kali sunat tau. Pertama hang sunat, hang dapat kucuk, kedua sunat kena sabar. Lepas yang kena malam petaka. Subhanallah. Boleh kan tuan-tuan? Itu dia antaranya kita ambil faham ya. Letak mulut aja. Habis. Mudah kan? Baik. Dan habis yang masuk yang ke-6, sentiasa mengkirikan Kaabah. Itu kita nak jaga bau. Setawah tu baru kena jaga kiri ya, Kaabah tu. Okey, sampai habis 7 pusingan lah. Ya.
Kalau lari baru kita keluar daripada bangunan Kaabah, bukan daripada dalam Kaabah. Ujung-ujung Kaabah tu lari. Keluar pada penjuru ini, keluar penjuru tu, makna kata tidak sah lah. Langkah-langkah yang terlibat ketika bau tu tadi ni terkeluar daripada bangunan Kaabah, kena diganti balik. Dia boleh undur balik ke belakang lah. Undur balik ke belakang, ambil balik dah agak berapa langkah yang dia telah terlepas tadi ni. Ataupun bina pusingan baru lah macam tadi lah. Jadi 8 lah pusingan dia. Pasal pusingan tadi terganggu Ustaz, sebab saya ditolak orang, baru saya lari. Jadi saya buang lah pusingan tu, tak pakai. Nampak tak ya? Saya bina satu pusingan baru. Itu yang terbaik. Tak langkah-langkah undur-undur ni mungkin tak apa nak ganggu lah kita, ganggu orang rumah ke belakang ni, kita duduk kan. Kita tak ada apalah, orang dia kata kita marah, orang dia marah kita. Nampak tak? Itu dia. Ya. Baik. Lagi, sentiasa mengkiri Kaabah. Dan yang ketujuh ni patut kita kena jaga betul. Yang ni tidak berubah niat pada tujuan berjalan. Bukan tujuan, bukan masalah pergerakan kita. Pergerakan kita berubah. Sambil tawaf boleh makan kacang. Sambil tawaf boleh makan es krim. Tak salah. Sambil tawaf boleh cakap telefon. Tak salah. Nampak tak? Yang penting berjalan tu jangan ubah. Tujuan berjalan tu jangan berubah. Boleh tak? Boleh faham tak? Tangan kaki bergerak tu bab lain. Bau jangan lari. Bau jangan lari. Kaki tangan kita, tangan-tangan muka berubah tu tak ada masalah. Sebab kita dalam perjalanan. Nampak tak? Macam kita duduk berjalan. Macam kita berjalan biasa. Maaf, kita nak pergi rumah sekian-sekian. Betul tak? Contoh. Kita nak pergi satu rumah. Kita nak pergi rumah pak kita lah kata. Tapi dalam perjalanan tu macam-macam kan jawab. Betul tak? Ya. Dalam perjalanan tu kita berjalan. Tujuan berjalan tu tak berubah. Nak pergi ke rumah pak kita. Maaf. Tapi pergerakan tangan dia, masa duduk berjalan tu kita boleh minum air, boleh minum air, betul tak? Bunyi telefon, ambil telefon bercakap. Tapi kaki duduk jalan, nak pergi rumah pak kita. Awak ni batuk ni tak berhenti ya. Jadi itu yang dikatakan tadi ni. Tawaf macam tu juga. Tawaf ni memang tawaf lah, duk tawaf. Mula duk pakai jam tangan elok. Jam tangan Jubilee Perak. 25 tahun dah tahu company bagi. Pusingan pertama ada, pusingan kedua ada. Pusingan ketiga tak ada. Kacau. Apa nak buat? Berjalan tu dah berubah tak? Berjalan tu bukan tawaf lagi. Berjalan pasal nak cari jam. Betul tak? Tu yang kita tak boleh. Tapi nak buat macam mana? Kalau dah jadi lagu tu, putuskan tawaf tu. Niat aku tangguh tawaf. Cari jam. Pusinglah keliling Kaabah tu, carilah jam. Dah agak puas hati, tak jumpa, baru sambung balik tawaf. Maaf masuk kita punya video ni. Temetan hujung je boleh. Jadi ingatlah sama juga orang perempuan tu apa lah. Duk tawa-tawa elok, rantai tangan tabuk. Pusingan ketiga, nampak? Allah mana rantai. Duk berjalan tu kaki, mata duk keli di bawah, betul tak? Maknanya berjalan tu bukan pasal nak tawaf. Berjalan perlu cari rantai tabuk. Betul tak? Nampak tujuan jalan dah berubah betul? Yang tu tak boleh. Tapi hati kecil ni kita kena cari juga. Ni. Rantai tangan 30,000. Jadi sungguh 30,000 rantai tangan. 2006 haji. Tidak, niat aku tangguh tawaf, aku nak cari. Senang habis. Katalah 2 pusingan tangguh 2 pusingan tu. Cari dah apa semua, dah tak jumpa, sambung balik tawaf. Jangan pergi kacau urusan tawaf. Boleh tak? Itu artinya berjalan dengan tidak berubah tujuan. Boleh kan? Boleh buat macam tu. Ini paling senang. Tengah-tengah duduk berjalan, tengok, nampak satu syekh depan kita. Sahabat lama. Nampak tak? 20 tahun tak jumpa, 500 hutang tak bayar. Duduk tawaf elok-elok ni. Nampak kelin jauh. Kelibat dia tu nampak. Hang main Mekah.
20 tahun hang tuang, hang tak tengok aku langsung 500 tahun, 500 ringgit hang tak bayar. Kita ni tukar gear kan. Daripada gear 2 je gear 3. No, duk kenjan dia kan. Itu berubah niat. Itu bukan tawaf lagi. No, duk hambat dah pergi cari ni. Kau terlepas ni pula 20 tahun pula. Nampak tak? Iblis masa tu main cucuk kita, iblis. Iblis main cucuk kita. Nampak tak? Tu dia. Sana syaitan-syaitan sana semua main pada sungai udang ni tahu. Semua teror-teror main syaitan tu. Bukan kerja kecil-kecil lah tu lah. Tu dia. Maka tu kita kena jaga semua lah. Dia kata, kalau nampak pun, jangan putus ni. Aku tangguh tawaf, nak pergi hambat dia dulu. Apa-apa, boleh main Mekah. Ada apa-apa nak bagi kat saya? Tak apa, bercakap je lah. Saya tak tawaf dah ni. Saya dah tangguh tawaf, pasti nak jumpa hang lah. Selepas hang ni 20 tahun pula. 20 tahun dalam kubur. Jawab dah. Bawa begitu lah. Boleh? Faham Faham tak? Cerita saya tu. Jadi tawaf jangan tam ni kita takut ni. Kadang-kadang dia perlu mari, dia berangkai tangan tu. Perum orang Turki. Dia banyak Indonesia pada babnya tu. Nak rempuh kita. Lari. Kita lari. Habis tawaf tu tak pakai. Pusingan tu rosak. Pasal dia berubah tujuan. Tujuan berjalan sudah jadi tujuan berlari. Nampak tak? Lari daripada orang. Nampak tak? Dia langkah-langkah tu sudah tidak dikira sebagai langkah tawaf. Tu dia sampai macam tu punya halusi kena faham. Boleh macam tu? Kalau kita lari macam saat ni kita ganti balik pusingan. Tak apa, jangan keluar. Tak batal. Pusingan tu kita anggap dah rosak lah. Rosak, kita ganti satu pusingan baru lah. Boleh macam tu dah. Lebih sikit buat kerja tak berkena Allah. Bukan kita kerja buat kerja dunia. Nampak tak? Ingat begitu. Ini kerja Allah. Aku nak tambah sikit tak apa. Tuhan bagi tenaga. Aku boleh buat kerja. Aku buat kerana Allah. Guna tenaga untuk Allah. Macam sembahyang tu ingat. Waktu sembahyang, inilah waktu yang paling mulia di antara semua waktu dalam hidup aku. Apa dia? Waktu sedang bermunajat dengan Tuhan yang Maha Agung. Itu dia. Mana ada masa lebih important daripada masa bertemu Allah? Baru sembahyang kita boleh khusyuk. Tak ingat dulu tu, kita yang penting masa lain lah. Masa menyaga, masa kerja, masa apa semua tak? Cuba tumpu Allahu Akbar, ingat. Masa inilah masa yang paling agung, paling mulia dan paling berarti dalam hidup aku. Ada ingatan macam tu, sembahyang kita akan khusyuk dan kita akan buat dengan tertib. Sebab kita tahu waktu itu waktu yang paling berharga. Nampak daripada semua waktu yang lain. Betul tak? Macam itulah juga. Bab haji ni, kalau kita ada korang satu pusingan ataupun kita nampak rosak satu pusingan, kita ganti satu pusingan baru. Kita anggap semua ni adalah urusan masa kita dengan Allah. Masa yang paling berharga. Aku ganti tawaf ni pun bukan rugi masa. Untung lagi masa aku kerana aku masih lagi berpeluang bermunajat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh? Itulah kita ambil sebagai tanya. Sunat-sunat dalam tawaf ni tuan-tuan. Sunat dalam tawaf. Dah sekejap sikit tambah 2-3 minit lagi lah. Sunat-sunat dalam tawaf ni antaranya kita tawaf dalam keadaan berjalan dengan langkah-langkah yang pendek. Jangan langkah besar lah, itu sunat. Langkah pendek, tangan kita kena kiam. Ini banyak orang tak buat ni, tak tahu. Ya, wasiat dalam kitab-kitab fiqh, berlambak-lambak dalam kitab fiqh. Ya. Bukan perkara baru, semua kitab fiqh ada. Tapi kita tidak di-highlightkan dalam perkara ini. Sebab berjalan tawaf ni bukan berjalan biasa. Berjalan biasa dia panggil sa'i. Sa'i itu berjalan biasa lah. Ya, itu sa'i berjalan biasa. Tawaf bukan berjalan biasa, faham tak? Ya. Jadi maka tu bila kita tawaf, tangan kita kiam. Bila nak berdoa pun kita kalau angkat tangan doa, dah habis doa turun balik tangan berkiam. Bila kita kiam tangan kita berjalan, sebab Nabi kata tawaf tu macam sembahyang. Nampak tak? Sebab tu dia punya gaya pun mesti kena macam sembahyang. Beza dia sikit, dia tak ada rukuk, tak ada sujud dia. Jalan terus. Ya. Jadi tangan kita kena kiam dan Masya-Allah. Dan sambil kita berjalan tentu kita langkah pendek. Bila buat tangan lagu ni, kita akan langkah pendek.
Tapi kalau kita buka tangan, langkah besar. Nampak tak? Tangan kiam. Bila tangan kiam dulu ni, kita takkan ganggu orang. Mengganggu orang sembahyang, sama lagu ganggu orang tawaf, hukum dia haram. Kita kuih orang tawaf, tolak orang, haram tu, tak boleh. Nampak tak? Tak boleh. Sebab tu bila Umar nak pergi kucup, Nabi kata jangan. Umar hang jangan pergi kucup. Sebab hang ni kasar. Takut hang menyakitkan orang. Nampak tak? Dia tak kucup lah. Nampak tak? Tu Nabi pesan. Ini berlaku. Waktu tawaf tu tuan-tuan cukup berlaku. Ya, nanti mai kuih kita, mai tolak kita, nak potong kita. Ya, habis. Tak nampak rupa tawaf lagi. Jadi Islam dia tertib. Buah tangan lagu ni kita tak ganggu siapa pun. Kita akan berjalan dengan lembut dan kita dapat baca dengan khusyuk. Kalau kita tengok Kaabah pun nampak satu pandangan yang cantik. Nampak tak ya? Dan kita boleh berzikir dengan lembut. Angkat suara, jangan angkat suara tinggi, pelan-pelan sudah. Macam sembahyang. Allahumma, Allahumma. Tak boleh tu. Tawaf bukan boleh begitu. Tak boleh. Nampak tak? Oh, jangan buat pasal. Nampak tak? Tidak lah. Jadi pendek kata, masing-masing baca doa, masing-masing jangan ada kumpulan kita sendiri. Bukan mesti kita doa, mesti kena bahasa Arab. Bahasa kita. Doa ni apa? Memohon kepada Allah. Tentu dengan bahasa kita. Baca doa, minta doa tak sama lah. Betul tak? Baca doa, minta doa sama lah. Baca khutbah dengan berkhutbah sama tak? Tak sama. Baca teks khutbah dengan berkhutbah sama tak? Tak sama. Tapi kita boleh olah teks jadi berkhutbah. Kita kena bawa cara tu. Nampak? Kena ada teks lah. Baru kita tak silap. Kemudian kita ada jangka masa yang tepat. Nampak tak? Tidak mengganggu urusan ibadat. Kita dapat membersihkan kalam-kalam kita. Mualat berturut-turut dalam khutbah tu paling penting. Nampak tak? Kalau masuk cerita-cerita lain, putus mualat. Batal khutbah tu. Bukan orang nak sedap. Nampak tak? Oh, jaga baik. Sebab tu kita kena ada teks. Imam-imam Mekah pakai teks apa? Imam Mekah semua pakai teks. Abdul Rahman Sudais, Masya Allah, muallim sungguh. Ya? Pakai teks. Syekh Suraim pakai teks. Nampak tak? Hafid Abdul Rahman Hafiz dia pakai teks. Kita tak mau pakai teks. Bila tak pakai teks, yang berapa? Melelong sana, melelong sini, pukul sana, pukul sini, cakok sini. Jemaat jela-jela, sembahyang kuliah kepada Allah. Itu dia. Nampak? Itu imam cerdik ke tu? Kita kata tu orang marah. Kita nampak? Orang marah saya, banyak kata gitu. Habis jemaat lawa, batal jemaat qaryah. Jemaah qaryah tu tak jemaah tu turun bala tak berhenti. Bala duk turun tak berhenti pasal tu, pasal kita tak ada jemaat. Jemaat tak buat. Pasal jemaat tak buat tak betul. Nampak tak? Ya? Dia ingat tempat tu tempat ceramah. Podium khutbah tu, ya, bukan tempat ceramah, dia tempat nasihat. Nasihat lain, ceramah lain, mengajak lain, betul tak? Menegur lain. Nampak tak? Menyapa lain. Sama tak? Tak sama kan? Itu tempat nasihat, bukan tempat ceramah. Yang tak faham ni khatib pun tahu ni. Hukum tak? Begitulah. Saja kita ambil faham. Sunat, berjalan dengan jangka pendek, tangan kita kiam. Lagi, banyak kita melihat Kaabah. Tengok Kaabah 20. Ni kita duduk tawaf ni 60. Sambil duduk tawaf ni 60 rahmat dapat dah. Tengok lagi 20, 80, nampak? Saat ni berhenti semayang 2 rakaat, 40. 120 rahmat kita seorang. Nampak? Cantik tak? Kena reti ya. Sambil duduk tawaf tu kita dapat 60 rahmat. Habis 70 dapat 60 rahmat. Sambil duduk tengok Kaabah 20. Nampak tak? Ya. Tengok Kaabah tu macam tengok Allah lah. Nampak tak? Tengok dalam dataran merdeka, hari kemerdekaan. Agung semua, orang besar-besar berdiri atas pentas. Bila sampai mana-mana ketumbukan, kumpulan-kumpulan yang sampai depan, semua nanti tabib berjalan. Nampak tak? Betul tak? Itu pasal ada orang. Nampak tak? Kaabah pasal dia bukan, Allah bukan makhluk. Tapi rumah tu disandarkan kepada nama Allah, seolah-olah ka'annahum yarak, seolah-olah kamu tengok Allah, yarahu, kamu tengok dia. Nampak? Ya.
Nampak? Ka'annahum yarahu, seolah-olah kamu melihat dia. Kan Nabi kata, anta'budallaha ka'annaka tarah, fa illam takun tarah, fa innahu yarak. Kamu buat ibadat seolah-olah kamu melihatnya. Confirm kamu tak boleh melihat, dia melihat kamu. Nampak tak? Kaabah tu ibarat rumah Allah, maka tu satu sandaran kepada nama Allah, jadi rumah tu jadi besar. Jadi kita melihat rumah tu seolah-olah melihat lah. Itulah. Dua orang keliti pergi balik depan rumah darah kan. Nak tengok tak darah, tak tengok rumah menjadi. Nah, tu kerja saya dulu. Buat macam mana dah? Tak tengok rumah, tak dapat orang, tak dapat tengok rumah menjadi. Nampak tak? Tu bakat tu ada kat kita dah, Tuhan bagi. Betul tak? Sekarang kita guna bakat tu kepada Allah. Betul tak? Kita tengok rumah seolah-olah melihat Allah. Bagi bila kita lalu, bila kita Kaabah, kita tawaf tu, kita kena tengok Kaabah lah. Seolah-olah melihat Allah. Nampak tak? Maka tu dia bagi rahmat. Tengok 20 rahmat. Tawaf, kita dapat 60. Saat ni kita habis sembahyang 2 rakaat, sunat tawaf, dapat 40. Jadi 120 rahmat kita punya. Betul tak? Itu sunat dia. Ya, boleh? InsyaAllah itu di antaranya kita kena faham, dan gunalah zikir-zikir kita yang maktub, khususnya zikir-zikir bertawaf tu. Tak ada satu bacaan yang wajib pun dalam tawaf. Semua sunat belakang lah. Kita boleh pilih sendirilah bacaan sunat-sunat kita tu. Ya, boleh baca Quran, boleh keliling semua baca Quran, boleh berzikir, banyak jenis zikir. Kita boleh baca Quran, kita boleh zikir, kita boleh berdoa, ya. Ataupun bila sebut nama-nama Allah pun boleh. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahman, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Rahman, Ya Rahim. Nampak tak sambil duduk tawaf tu? Pilih 7 nama. 7 pusingan. Besar kepala nah. InsyaAllah boleh macam tu. Dekat tu lah kot, insyaAllah kita akan sambung lagi. Hari ni kita lajak sikit lah. Lepas kita guna time makan tadi. Lajak lebih setengah jam jadi kita qada balik. Supaya tuan-tuan dapat nikmat, dapat ilmu dengan sebenar, dan kita pada kelapangan insya-Allah. Aqul qauli hadza wastaghfirullahalazim li wa lakum. Akhirul kalam wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina bil karim nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.